Memang betul pun masa masa tu lah tu. Okey, kita mulakan ya insya-Allah ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih kepada tuan pengurusi majlis dan terima kasih juga kepada pengurusi mesyuarat dan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan yang ada pada hari ini ya. So saya ni kiranya kesimpulan lah ya daripada apa yang telah dibentangkan oleh Dr. Ahmad dan yang telah dibentangkan oleh Dr. Syuhada tadi, kiranya macam ada kesinambungan dia. Jadi saya ni kiranya membuat kesimpulan bahawasanya daripada perubahan yang kita dah buat, daripada cara untuk kita menjadi seorang leader yang hebat ya, yang high performance, maka kita kena sedar, berpijaklah di bumi nyata. Kita perlu hidup untuk hari ini. Jangan terlalu banyak memikirkan tentang perkara-perkara yang lepas dan juga jangan terlalu banyak memikirkan perkara-perkara yang tak tentu lagi bila akan datang. Yang kita perlu sedar bahawasanya kita sekarang ini berada pada hari ini dan kita perlu betul-betul memanfaatkan ya hari ini. So buku ini adalah merupakan antara 10 buku ya yang mempengaruhi hidup yang berbahagia Senata Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Itu yang saya pilih buku tu sebab saya rasa memang buku ni menarik dan buku ni adalah salah satu tips lah untuk mencari ketenangan di celah kegelisahan yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali. Itu nama dia ya. Baik, kalau kita tengok buku ni diterbitkan oleh penerbit dia Imam Publication pada tahun 2020. Baru lagi ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan banyak muka surat dia 453 tapi saya baca tak habis. Jadi nasib baik saya baca tak habis lah, kalau tak memang kita balik lambat lah kan. Okey. Saya baca setakat yang saya nak bentang untuk hari inilah ya, ataupun kita nak kongsi. Tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Ahmad dengan Dr. Wan saya baca, alhamdulillah. Saja je tak ada, saja je saya usik. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita semua mengalami perkara ni, sedih ya, risau, kecewa, gelisah. Tak ada seorang pun yang normal dalam bilik ni yang tidak mengalami perkara ni. Diberitahu oleh penulis lain, setiap manusia dia akan pernah berasa sedih, dia akan pernah berasa risau, kecewa dan juga gelisah. Okey, tapi sebenarnya apa yang kita perlukan ataupun apa yang manusia itu sebenarnya harapkan adalah satu saja dalam hidup ni, bukan harta, bukan kemewahan, bukan isteri yang cantik 2, 3, 4 ataupun bukanlah kereta Mercedes dan sebagainya. Sebenarnya apa yang diperlukan dalam kehidupan ini adalah ketenangan. Itu yang sebenarnya. Kalau kita orang kata tak begitu berharta pun ataupun tidak begitu kaya pun, tapi kalau ketenangan tu ada pada kita, sebenarnya itulah kekayaan yang paling besar yang kita ada. Jadi kita nak menuju kepada situlah buku ni ya. Baiklah. Kenapa seseorang itu merasa sedih, risau, gelisah, kecewa dan sebagainya ataupun tak tenang? Yang pertama buku ni kata adalah dia selalu memikirkan tentang kesilapan yang lalu. Apa perkara-perkara yang dia pernah dia asyik dia fikir. Dia tak move on ya. Lepas tu tak apalah, dah lah asyik memikirkan, asyik memperkatakan pula. Sampaikan dia mengganggu orang lain. Asyik kalau silaplah hari tu, kenapalah. Jadi menyebabkan orang lain pun akan rasa tak tenang juga, akan rasa sedih, kecewa, sama kongsi kegelisahan tersebut ya. Okey, yang kedua, kenapa dia berasa begitu adalah kerana dia menyalahkan diri dia sendiri. Okey, dia selalu saya lah yang menyebabkan perkara ni dia lah. Okey, jadi oleh kerana itu dia akan selalu tidak tenang dan gelisah kerana menyalahkan diri dia. Saya punya slide sekeping ni je. Yang lain tu cuma attachment je. Jadi memang sekejap, jangan risau Yang ketiga, dia suka memikirkan hari esok yang belum pasti pula. Macam mana ni besok ni? Benda tu lambat lagi. Tak tentu pula sama ada dia hidup atau tak hidup pun pada masa tu. Tapi dia dah fikir dah, menyebabkan dia tak tenang, dia gelisah. Tak berpijak di bumi yang nyata atau tidak hidup di hari tersebut.
Ini adalah bahaya kerana mengikut penulis ini kebelakangan ini kebanyakan penyakit anxiety adalah akibat daripada ini. Dia hidup di hari semalam dan dia hidup di hari hadapan. Dia tak hidup di hari ini. Sampaikan muka anak dia pun dia tak sempat nak tengok. Sampaikan muka isteri dia yang cantik pun dia tak nampak. Sampaikan suami dia pakai lawa-lawa pun dia tak perasan. Mana suami aku? Dah pergi kerja rupanya. Jadi dia tidak hidup di hari itu, dia hidup di hari-hari yang mendatang ataupun di hari-hari yang lepas, ya. Ada nak respon ke? Kak Pa ada nak respon Kak Pa? Suami tadi kita lepas tu kadang-kadang suami dia ataupun isteri dia dah WhatsApp kan? Dia tak perasan pun WhatsApp tu masuk. Balik rumah suami dia tanya kan? Tadi WhatsApp baca tak? Tak baca. Yang kerja semua dia baca. Yang suami dia tak baca. Jadi bahaya perkara-perkara macam tu kita kena ambil maklum, sebab kalau ikut Dr. Lawrence juga tadi dia kata semua orang ada dekat dai dia. I need to be recognized. Saya perlu pengiktirafan, dikenali, disedari kehadiran. Jadi kita perlulah hidup di hari ini, penulis dia kata, supaya kita tidak lepas hubungan sesama kita tidaklah menyebabkan orang lain merasa diri dia tidak penting, ya. Jalan pun kadang-kadang berselisih tapi tak sedar pun kita berselisih dengan siapa. Bagi salam lagilah jauh kan. Tegur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak masuk lift je pun tak apa kan, ya. Okey, kemudian masa hadapan dia kata dalam buku ni boleh kita ramal tetapi kita tidak dapat pastikan sama ada benda tu berlaku ataupun kita masih hidup atau tidak di masa itu. Jadi kita boleh berusaha, kita boleh plan tapi jangan hidup di masa hadapan itu. Menariklah huraian dia, ya. Okey, yang kita ada adalah hari ini. Yang kita ada adalah hari ini iaitu 25 hari bulan 11 tahun 2021. Maka nikmatilah hari ini, ya. Dan kita kena tempuh dengan sebaiknya hari ini. Nikmati setiap saat yang ada dan kalau ikut Islam, ya, kita kena memanfaatkan dan kalau boleh kita cari pahala dalam setiap waktu detik yang kita lalui pada hari ini dan juga hari-hari yang akan datang, tapi manfaat hari ini itu ya. Jadi akhirnya buku ini dia memberi solusi, ya, dia memberikan penyelesaian yang mana dia kata kalau nak selesai ataupun keluar daripada masalah ini, yang pertama seseorang itu mestilah memahami dengan sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan konsep sabar. Okey, saya pergi sedikit je apa dia konsep sabar dalam buku ni. Dia kata selalu orang akan kata saya ni sabar, tapi sabar saya ada batasnya juga. Salah sebenarnya pada pendapat penulis ni lah. Sebab dia merujuk kepada ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, sabar tidak ada batasnya tuan-tuan dan puan-puan. Kerana ganjarannya pun tidak ada batasnya. So kalau kita tengok ayat Quran ni, dia mengatakan bahawa sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kita kena ubah sedikit. Pergi balik kepada Dr. Ahmad tadi, kita ubah diri kita. Selepas ini kita kena tanamkan dalam diri kita, sabar itu tidak ada batasnya. Kerana apa? Kerana ganjarannya pun tidak ada batasnya. Boleh kawan-kawan? Cewa. Sila. Janganlah tanya, saya tak tahu. Ustazah Shu nak tambah sikit boleh? Boleh lah. Tapi saya nak habiskan cepat je ni. Sebab Saya tahu, saya nak tambah sikit. Okey. Sila. Kita akan boleh jadi sabar kalau kita tidak redha. So Nanti dah masuk kemudian. Ada. Okay. Kita pergi ya. Okey. So kalau tuan-tuan tengok dekat sini. Selepas itu dia dalam buku ni lah, ya. Dia terangkan kepada kita konsep takdir pula. Jadi kita kena faham dengan betul apa yang dinamakan takdir. Okey, dekat sini dia kata daripada Ali bin Abi Talib, sesungguhnya jika engkau bersabar, maka takdir akan tetap berlaku bagimu dan engkau akan mendapat pahala kalau kita sabar. Tetapi jika engkau keluh kesah, maka takdir pun tetap akan berlaku kepadamu dan engkau pun akan mendapat dosa. Jadi kita nak sabar atau kita tak sabar, kita reda atau kita tak reda, kita nak keluh kesah ataupun kita nak tenang, perkara itu tetap akan berlaku. So kita pilih sama ada kita nak pahala atau kita nak dosa. Itulah yang diberitahu oleh penulis tadi, ya. Dan kalau kita ikut dekat sini, boleh jadi kamu membenci sesuatu perkara padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu perkara padahal dia amat buruk, okey, bagimu. Kalau tengok dekat sini ada satu gambar buaya ni, boleh buka tak? Ya. Dia kata dekat sini sebenarnya kita tak tahu apa yang baik untuk kita. Allah yang lebih tahu apa yang baik untuk kita. Dan ilustrasi ini menerangkan bahawasanya orang tu dia pancing, dia tak tahu dia pancing buaya.
Kalau dia pancing buaya darat lagi bahaya kan? Okey? Jadi boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui Al-Quran, ya. So kalau kita tengok kadang-kadang kita naklah naik pangkat. Lepas tu kita frust kita tak dapat naik pangkat. Sebenarnya kadang-kadang dengan dapat ni kita pangkat tu mungkin kita kehilangan masa bersama keluarga. Mungkin kita porak-peranda, diri kita tak terurus. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, ya. Maka kita kenalah bersabar dan kita kenalah faham, ya, konsep takdir tadi yang dikatakan tadi, ya. Okey tuan-tuan, nak habis dah? InsyaAllah sikit je lagi. Okey, kalau kita pergi dekat sini tadi, dia ada pula tawakal. Sikit saja tawakal. So selalu orang ni dia salah konsep. Dia kata dalam buku ni penulis kata kita berserah bulat-bulat. Sebenarnya sebelum kita bertawakal atau menyerahkan sesuatu ke perkara itu, apa yang perlu adalah kita perlu berusaha dengan seluruh kemampuan dahulu, ya. Kemudian selepas itu barulah kita serahkan bulat-bulat apakah keputusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ialah yang paling, ya, mengetahui, dan itu adalah urusan Allah, dia kata, Okey, buku ni memang buku bercorak keagamaan sikitlah, ya. Okey, ni yang last, yang best buat last ni. Bagaimana mendepani fitnah dan juga kritikan. Sekarang ni kalau tengok kat media sosial banyak fitnah-fitnah. Hari tu Ustaz Abiliu pun kan mungkin kalau kita tengok banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain, kita difitnah, kita dikritik. Bagaimana kita nak mendepaninya? Okey. Dia kata dekat sini, dengan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Dia ada perkataan dekat situ, jauhilah. Jadi kalaulah kita tidak tahan dengan kritikan ataupun apa yang diucapkan kepada kita itu ataupun fitnah tersebut, sama ada kita bersabar, dan kalau kita rasa kita tidak mampu menangani situasi tersebut, dia ada perkataan kat situ, jauhilah mereka dengan cara yang baik. Jadi kita mungkin kena berjauhan ataupun keluar daripada situasi ataupun tempat tersebut. Itu salah satu kaedah lah yang dinyatakan di sini, ya. Okey, last kali kalau kita tengok dekat sini, kita ada urus salah satu solution, ya, untuk kita tidak sedih, risau, kecewa dan gelisah dan memperoleh ketenangan adalah dengan cara kita menguruskan emosi, ya. So kalau kita tengok ada 5 cara untuk menguruskan emosi ketika kita sedang marah dengan meluap-luap, ya. So saya pergi secara ringkas adalah yang pertama, mengingatkan diri sendiri bahawa tidak boleh menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. So kalau macam kita nak marah tu, kita kena ingat tak baik, ya. Perkataan pun tak boleh. Jadi kita kena, kedua, menarik nafas dalam-dalam, lepaskannya perlahan dan kira sampai 10. Maknanya kita tangguhkan kemarahan kita. Macam kita nak marah kan, saya nak marah lah dekat Damalinggam ni, tapi tangguh, tak apa, saya marah dia besok, ya. Jadi kita tak marah di hari ni. Sebenarnya penangguhan itu sebenarnya adalah satu kaedah untuk mengurus emosi, ya. Sebab kadang-kadang bisikan syaitan juga, dia suruh kita marah juga. Tak apa, syaitan, esok aku marah dia. So penangguhan itu sebenarnya salah satu kaedah supaya kita dapat kawal emosi kita, ya. Yang ketiga, gunakan perkataan dalam intonasi yang rendah. Macam saya ni tak baguslah gunakan intonasi yang high, ya. Sepatutnya kita gunakan intonasi nak rendah. Nak marah pun, Kat, paksa nak bagi tahu ni kita marah, tapi sebenarnya kita kontrol emosi kita. Jangan dia akan jadi lain. Tak marah pun mata dia buntam. Macam ni. Tapi jangan high pitch terus, ya. Kalau high pitch tu dia memang akan naik lagi. Okey, untuk memberitahu perasaan kita dan apa yang kita harapkan, ya. So maksudnya kita susun, macam Puan Suzana, dia pandai kontrol dia punya volume, ya. Dia boleh kontrol volume. Macam kita kadang-kadang kita tak boleh kontrol volume. Maklumlah kan, muda lagi. Mohon bantuan orang yang rapat untuk menyelesaikan masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang memang kita tak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita perlu cari orang lain, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita perlu cari kawan dia ke, ataupun kita cari bos dia ke, ataupun kita cari orang yang dia sayang ke, supaya boleh sampaikan dengan baik. Kalau kita sampaikan, mungkin benda tu terus jadi tak baik, ya. Jadi itu cara untuk mengawal emosi yang meluap-luap. Jabatan kan? Boleh pergi jabatan bimbingan dan kaunseling. Siapa?
Siapa tu lah yang boleh, yang tak boleh control tu boleh Ha, Tottenham. kita kena minta bantuan lah maksudnya kan. Siapa-siapa yang ada kepakaran tu. Okay, yang kelima, ambil masa untuk bertenang dan beristighfar, solat dan doa. Ini yang paling penting. Solat dan doa. Selalu kalau kita ada masalah kita lupa. Doa dengan solat tu yang paling penting dahulu, kemudian baru kita cari penyelesaian. Ini kita cari penyelesaian dulu dah tak selesai, barulah kita buat doa dengan solat. Itu salah salah dia punya kaedah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia ada last dia. Hiduplah untuk hari ini bukan sekadar laungan slogan kehidupan. Sebenarnya hiduplah untuk hari ini itu adalah realiti yang kita perlu hadapi dan kita perlu amalkan supaya kita tidak menjadi seorang yang anxiety, seorang yang kelang kabut, seorang yang tidak berpijak di bumi nyata dan kita mengabaikan orang di sekeliling kita. So tenang-tenang sajalah. So itu saja untuk hari ini. Maaf ya kalau ada salah silap ataupun maaf kalau tak sampai yang sepatutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan semoga kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia cepat kan.